شباب إنها اليوم شعار، أنتم الآمال ترجى، أنتم الغصن الرقاب، فتية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا، إن شأن دينكم نجاءنا النصر القريب، أيها الفتيان سيروا كان في الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأموال مقتحمين. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. وكلهم من رسول الله ملتمس، وكلهم من رسول الله ملتمس، ظرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا باسم رسول الله وكن مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله
taala wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita diambang bulan Syaban masuk ke dalam bulan Ramadan, kita akan sama-sama mengenal kembali sejarah insan agung baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa kewajipan berpuasa bagi umat Islam terjadi pada tahun kedua setelah hijrahnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke kota Madinah, pada tahun kedua itu di bulan Syaban, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada umat Islam perintah untuk berpuasa. Pada ketika itu juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahawa keadaan umat Islam yang baru sahaja berhijrah, bersama mereka membawa kesusahan, bersama mereka membawa kesendirian, bersama mereka membawa harapan untuk membina agama yang lebih indah di kota yang bercahaya itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bayangkanlah pada tahun pertama diwajibkan umat Islam untuk berpuasa. Pada ketika datang bulan Ramadan itu jugalah kita dapat kenal kembali satu peristiwa yang amat agung, yaitu peperangan pertama yang diwajibkan Allah untuk umat Islam, yang dinamakan sebagai Perang Badar. Waktu saya belajar, tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk menghafal tahun-tahun peperangan ini agak susah. Tapi saya ingat kembali waktu kita di Syria, ada seorang ustaz datang kepada kelas kita dan dia kata, kamu ni semua orang-orang foreigners, kerana kamu susah nak menghafal tahun-tahun peperangan, saya kasih formula, dia kata. Jadi formula dia apa, tuan-tuan? Dia kata, untuk kamu tahu bahawa perang Uhud itu tahun ketiga, kamu tengok huruf dia, dia cakap. Jadi huruf Uhud, alif, ha, dal, Uhud. Jadi Uhud itu tahun 3, insya-Allah. Jadi kita pun tanya, ustaz, macam mana nak tahu tahun Badar? Jadi ustaz pun termenung, mungkin dia tak tahu formula dia lagi kan. Macam mana dia fikir, tiba-tiba dia cakap macam itu, dia kata, Badar itu sebutannya guna 2 saja, Badar. Walaupun semua dalam kelas tahu hari itu, masuk dengan saya sekali, tahukan guru saya, sebab dia tak tahu macam mana nak ingatkan kita. Tapi percaya pada tahun itu kami semua jawab periksa tahun 2 Badar dengan formula ustaz kita tadi. Dan kalau saya jumpa dengan kawan-kawan sampai sekarang yang mengajar di tanah air, kalau tanya dia kata, ente ingat tak Badar itu tahun berapa? Dia kata, Badar itu tahun 2. Kenapa Badar itu tahun 2? Sebab Badar. Ya Allah, kembalikanlah keamanan ke bumi Syria. Mudah-mudahan diamankanlah semua-semua yang ada di seluruh negeri-negeri Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada tahun kedua hijrah, pada bulan Ramadan, umat Islam pada ketika itu di bawah pimpinan baginda kita Nabi Muhammad SAW mendapat satu khabar bahawa sesungguhnya ada kafilah yang baru pulang daripada Syria, yang diketuai oleh hartawan Mekah yang bernama Abu Sufyan. Dalam perjalanan Abu Sufyan balik ke kota Mekah, mereka akan melalui satu tempat yang namanya Badar. Ya. Jadi ketika itu umat Islam yang berada di Madinah merancang untuk menghentikan kafilah Abu Sufyan dan bersama-sama untuk menghentikan perjalanan mereka supaya terjadi beberapa perkara yang Rasulullah SAW anjurkan kepada umat Islam pada ketika itu. Maka Rasulullah SAW memanggil kaum Islam, kaum muslimin yang berada di kota Madinah dan menyeru kepada mereka sesiapa yang ingin keluar bersama kami untuk menghadang kafilah yang sedang berjalan daripada kota Syam pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah yang diketuai oleh Abu Sufyan. Maka datanglah bersama Rasulullah SAW itu seperti mana yang kita hafal, 313 orang sahabat Nabi SAW yang tidak membawa banyak peralatan perang kerana mereka itu bukan nak pergi perang, tetapi setakat untuk menyekat perjalanan Abu Sufyan dan juga kafilahnya. Maka mereka pun pergi menuju ke arah Badar, lebih kurang 80 km daripada kota Madinah. Sekarang tuan-tuan, kalau kita pergi haji ataupun kita pergi umrah, bas kita dah tak lalu pergi Madinah. Kerana apa? Dah tak lalu ke Badar kerana perjalanannya itu sudah jauh daripada sekarang ini highway yang disediakan oleh kerajaan Saudi. Maka dalam perjalanan mereka pergi ke tempat Badar itu, Abu Sufyan sudah dapat khabar bahawa orang Islam nak menghalang perjalanan. Oleh kerana itu beliau merubah perjalanan.
Sudah merubah perjalanan, Abu Sufyan menyampaikan kepada seorang untuk memberitahu kepada kaum musyrikin di Mekah bahawa sesungguhnya orang Islam mula untuk menghalang perjalanannya. Maka datang kaum musyrikin dengan kafilahnya selama 1,000 orang yang kita tahu kisah ini, tuan-tuan. Dalam perjalanan itu, Abu Sufyan, kaum musyrikin yang diketahui oleh Abu Jahal datang daripada arah Mekah Mukarramah sampai di tengah-tengah, maka mereka pun diberitahu benda yang sama, iaitu Abu Sufyan sudah selamat daripada dihalang dan orang muslimin pun sudah tidak tahu sama ada mereka nak meneruskan perjalanannya ataupun tidak. Maka Abu Jahal kata, tidak, kami tidak akan berhenti dan kami akan terus berjalan menuju kepada. Di saat itulah Rasulullah SAW diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diwahyukan supaya meneruskan perjalanan untuk menuju ke Badar. Tak kala sampai ke Badar, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bayangkan dalam keadaan berpuasa, iaitu terjadinya perang Badar ini pada tahun 17 pada tanggal 17 hari bulan Ramadan. Berpuasa di tengah padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada banyak bekalan, tetapi sahabat Nabi SAW ini sami'na wa ata'na, mereka itu taat dan dengar kepada perintah baginda SAW. Bagaimana mereka mendengar saranan daripada Rasulullah SAW? Seorang sahabat Nabi SAW datang bertemu dengan Rasulullah SAW sebelum mereka itu masuk ke dalam peperangan bersama orang musyrikin, dan mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah ini ganjarannya syurga yang tingginya langit itu seluas bumi dan juga langit? Kata Rasulullah SAW, masuklah kamu ke dalam peperangan ini dan kamu akan mendapat kepada kamu itu syurga. Maka beberapa orang sahabat pada ketika mana mendengar seruan Nabi SAW itu, mereka pun menyeru masuk ke dalam peperangan Badar, dan mereka tidak kembali, iaitu mereka telah syahid di kota Badar. Kita tahu bahawa itu adalah satu peperangan yang telah dimenangi oleh orang Islam. Cuma sekarang ini kita hendak berfikir kembali dan kita hendak mengambil hikmah, apakah sebenarnya hikmah yang terjadi di dalam peperangan Badar tersebut. Yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ketahui bahawa peperangan Badar itu terjadi pada tahun pertama disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan puasa. Di puasa bukanlah satu bulan bermalas-malasan, tetapi puasa itu dimulakan dengan satu perjuangan yang paling hebat yang Allah Subhanahu Wa Taala puji mereka yang pergi. Di bulan puasa peperangan terjadi. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat Nabi SAW pada ketika itu di dalam tempat yang paling tinggi akidah dan tauhid daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu mereka berhadapan dengan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka yakin bahawa mereka bersama yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu diriwayatkan beberapa orang sahabat masuk ke dalam peperangan Badar dengan tidak mempunyai senjata, setakat dapat mematah-matahkan beberapa pelepah tamar, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi mereka mematah-matahkan beberapa pelepah tamar masuk ke dalam peperangan Badar dengan harapan bahawa mereka dapat sama-sama menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tawakal para sahabat Nabi SAW dalam kota Badar ini sangat-sangat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka masuk berhadapan dengan pedang yang banyak, tetapi mereka, sebahagian daripada mereka itu yakin bahawa yang akan mencederakan mereka bukanlah pedang. Yang mencederakan mereka itu bahkan boleh menjadi pelepah tamar yang lembut. Kerana apa, tuan-tuan? Hanya saja dengan akidah dan tauhid mereka kepada Allah yang akan membantu mereka. Oleh kerana itu Allah menghantarkan beberapa malaikat untuk bersama para sahabat Nabi SAW, dan ketika itu umat Islam mencapai kemenangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jasa ahli Badar ini dipuji Allah Subhanahu Wa Taala setinggi langit. Bagaimana setinggi langit, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang berjumpa dengan Rasulullah SAW dan berkata, aku mendengar kabar bahawa ada datang daripada sahabat kami ini yang menghantarkan surat untuk saudaranya yang berada di Mekah. Dengan isi surat ini itu bahawa sesungguhnya orang Islam akan menyerang kota Mekah. Apabila dipanggil sahabat itu, Rasulullah SAW bertanya kepada dia, adakah engkau menulis sesuatu, memberi amalan kepada kaum musyrikin Mekah? Katanya, ya Rasulullah, saya masih mempunyai saudara mara yang tinggal dan saya ingin memberi amalan supaya mereka keluar daripada kota Mekah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, inilah seorang yang telah menipu, ya, dan telah sama dia ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Sayyidina Umar, dia ini telah menipu, dia ini adalah seorang munafik, dia ini sedang memberitahu kepada musuh-musuh kita bahawa orang Islam sudah hampir ke kota, sudah akan hampir ke kota Madinah.
kota Mekah. Kata Rasulullah SAW, "Ya Umar, tidakkah kau tahu bahawa dia ini seorang ahli Badar?" Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, walaupun dia seorang pembiru ya Rasulullah, kata Rasulullah, "Ya ahli Badar, pergilah kamu, sesungguhnya dosa kamu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu telah diwajibkan bagi kamu syurga." Itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehebatan dan fadilat ahli Badar yang berada pada ketika itu pada tahun 2 Hijrah, pada 17 hari bulan Ramadan, berperang kerana Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid mereka yang tinggi, akhirnya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan syurga. Bagaimana kita nak mengikuti jejak ahli Badar, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita kena tahu dalam hati kita bahawa sesungguhnya kemenangan apa-apa sahaja pun tidak akan tercapai kecuali kita balik pada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.